أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi PDPR kita pada hari ini. Yang mana sebelum ni kita dah stop agak lama sedikit dengan kita memberikan latihan. Bukan sebab saya sengaja stop, tapi disebabkan silibus kita dah nak habis. Silibus kita dah nak habis, lagi beberapa tajuk je. Jadi saya akan banyakkan latihan untuk kamu di hujung-hujung sesi persekolahan ni. Sementara kita nak habiskan silibus ni. Okey. InsyaAllah kalau minggu yang sebelum ni ataupun video yang sebelum ni, sesi pembelajaran yang sebelum ni, saya masuk dalam bab hadis, iaitu hadis berkenaan dengan jihad kepada Allah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang seterusnya dalam bab akidah. Iaitu pelajaran yang ketiga dalam bab akidah, pelajaran 15, muka surat 81 yang bertajuk beriman kepada Allah. Okay, pelajaran 15, muka surat 81. Jadi pada yang ada buku teks, boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama, InsyaAllah. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sebagai seorang Muslim, mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah adalah menjadi satu kewajipan yang paling penting di dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab tu dalam syahadah kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Nak jadi Muslim kena sebutkan syahadah ni. Okay. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian barulah datang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka untuk menjadi seorang Muslim, kita kena mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang layak untuk aku sembah. Semua Tuhan yang lain yang orang kata sebagai Tuhan tu kita tolak, dan kita isbatkan kepada satu Tuhan sahaja yang layak untuk kita sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam rukun iman kita ada 6 rukun iman, dan rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada Allah ini satu rukun yang pertama di dalam rukun Islam. Dan dalam rukun iman, di dalam rukun Islam pula bersyahadah. Kita kena bersyahadah bahawa Allah Tuhan yang layak untuk kita sembah adalah rukun Islam yang pertama. Jadi rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama adalah dengan kita mengakui bahawa Allah tu adalah Tuhan. Jadi kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini satu kepentingan yang sangat penting bagi seorang Muslim. Benda yang sangat penting sekali. Okey, kita tengok maksud beriman dan rukunnya. Apa yang dimaksudkan dengan iman dan rukunnya? Iman dari segi bahasa ialah membenarkan, manakala dari segi istilah pula membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan beramal dengan perbuatan ataupun anggota badan kita. Okay. Membenarkan dengan jiwa kita. Okay. Jiwa kita membenarkan Allah tu adalah Tuhan. Okay. Mulut kita mengakui Allah tu adalah Tuhan. Dengan apa? Dengan kita bersyahadah. Dan amalan kita mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan, iaitu dengan kita tunduk beribadah hanya kepada Allah. Itu yang dipanggil sebagai iman. Okay. Membenarkan dengan jiwa, mengakui dengan lisan dan beramal dengan perbuatan ataupun dengan tubuh badan kita. Itu yang dimaksudkan dengan iman dari segi istilah.
Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula bermaksud membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benarkan dengan hati kita bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dan Allah itu adalah La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah itu pencipta alam, dan Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah Ilah. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dan dalam syahadah kita, Asyhadu an la ilaha illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi hati kita, jiwa kita ini membenarkan, aku membenarkan Allah itu Tuhan yang menciptakan alam ini, dan dia adalah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang layak untuk aku sembah. Kemudian kita mengakui dengan lisan kita, kita mengakui dengan percakapan kita bahawa Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah, dan Allah itulah Tuhan yang menciptakan alam ini. Bagaimana dengan kita mengucapkan syahadah kita, kita membacakan surah yang membesarkan keagungan Allah seperti surah Al-Fatihah, dan kita beramal dengan perbuatan kita, iaitu dengan kita menzahirkan segala suruhan Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah, dan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah. Dia merangkumi anggota 3 perbuatan, iaitu dengan jiwa kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Itu yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah merupakan asas kepada rukun iman yang lain. Asas kepada rukun iman yang lain. Kita percaya pada Allah, barulah datang rukun iman yang lain ni. Kalau rukun iman percaya kepada Allah ni tidak ada, tidak akan datang asas yang lain, sebab Allah itu adalah Tuhan sekalian. Rasulullah SAW menjelaskan rukun iman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjawab soalan Jibril alaihi salam tentang iman. Satu hari bila mana Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk dalam sebuah majlis di masjid, yang Rasulullah di hadapan dan para sahabat di hadapan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian bersih, rambutnya bersih dan tidak ada sebarang debu pada pakaiannya. Sedangkan semua orang yang ada di Mekah ataupun ada dengan Rasulullah pada ketika itu tidak mengenali siapakah orang itu. Lalu orang itu datang, duduk di hadapan Rasulullah dengan lutut bertemu lutut, lalu bertanyakan kepada Rasulullah tentang 3 perkara. Bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, tanya pada Rasulullah apa itu iman, tanya pada Rasulullah apa itu ihsan, dan last sekali satu lagi dia tanya tentang tanda-tanda kiamat. Dan yang datang pada Rasulullah itu adalah Jibril alaihi salam. Dalam sebuah hadis daripada Umar Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sebahagian daripada potongan hadis. Hadis itu panjang. Umar ceritakan daripada mula sampai habis. Tapi ini adalah sebahagian daripada potongan hadis. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini adalah jawapan Nabi kepada Jibril alaihi salam. Bila mana Jibril bertanyakan kepada Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ini sebahagian daripada petikan hadis
hadis daripada Umar Al-Khattab, yang mana Nabi mengajar, Jibril bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan apa itu tanda-tanda kiamat. Okey, tengok sebelah dia, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadir rasulah wajabat lahul jannah." Hadis riwayat Abu Daud, Imam Abu Daud, yang mana bermaksud sesiapa yang berkata bahawa aku reda Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulku, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Okey, ini dua hadis yang bercerita tentang beriman kepada Allah dan kepentingan beriman kepada Allah. Kepentingan beriman kepada Allah. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah tahu tentang definisi beriman kepada Allah dan apa pentingnya beriman kepada Allah serta dalil-dalil yang menceritakan tentang beriman kepada Allah. Okey. Al-Quran mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang mana bermaksud, dan ingatlah bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dan dia menciptakan apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa terhadap sesuatu. Okay, ayat ni menceritakan tentang kekuasaan Allah sebagai pentadbir alam ni, pencipta alam ni, iaitu Allah adalah penguasa sekalian alam, dan apa yang berada di antara keduanya semua itu adalah milik Allah. Surah Al-Maidah ayat 17. Ini adalah kekuasaan Allah yang wajib sebagai seorang Muslim imani. Tidak ada kuasa yang paling mutlak di atas muka bumi ini, di atas alam ini, melainkan kekuasaan Allah. Ini semua manusia yang pada hari ini hanya duduk di bawah kekuasaan Allah. Kita tengok raja-raja, orang politik ada kuasa yang besar yang mampu mentadbir dan mengubah sesuatu dekat dunia yang kita hidup hari ini. Diorang mampu mencatur kehidupan kita, tapi dengan kuasa sebesar itu tidak mampu nak menandingi kekuasaan Allah yang maha besar. Nak dibandingkan kuasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia yang terpilih seperti raja-raja dan pemerintah dengan kuasa milik Allah tu, jauh beza, sangat-sangat jauh beza. Ibarat pasir di tepi pantai ataupun air di lautan, setitis air di lautan, jauh bezanya dengan kekuasaan Allah. Okey, Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memiliki alam ini sepenuhnya, dan hanya dia yang berkuasa mentadbirnya. Pentadbiran alam ni di bawah hak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita manusia. Kita hanya hidup di alam ini dan berkhidmat di atas muka bumi ini, bukan kita yang mentadbir alam ini. Kita tak mentadbir, macam mana nak bumi ni berpusing setiap hari selama 24 jam. Kita tak mentadbir macam mana bumi ini mengelilingi matahari selama 365 hari. Tak, itu bukan pentadbiran kita. Semua tu adalah Allah yang menentukannya. Seluruh alam berada dalam kekuasaannya. Hal ini boleh diumpamakan dengan seorang pereka robotik. Dialah yang memiliki robot perekaannya, dan dia jugalah yang berhak mengatur serta mengawal robot tersebut mengikut kehendaknya. Okey, diumpamakan seperti orang manusia yang mencipta robot kan. Hari ni kita ada banyak robot, macam-macam robot kan, ataupun smartphone kita. Smartphone kita ni yang cipta adalah manusia yang buat smartphone kita, dan smartphone yang ada di tangan kita ni, kitalah yang mengawal apa yang kita nak apa di dalam
smartphone tu. Kita yang menggerakkannya. Kita yang mengawal semua apa yang berlaku di dalam smartphone kita. Jadi seumpama itulah. Sedangkan telefon yang kecil itu, robot yang kecil itu ada penciptanya dan ada pengawalnya. Apatah lagi alam yang besar ini, alam yang maha luas ini. Segala yang berlaku ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan siang dan malam yang bersilih ganti. Siapa yang buat? Siapa yang tukarkan siang dan malam ni? Tentulah ada pengaturnya, ada yang mentadbirnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita wajib yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dan ditaati, dan kepatuhan kepadanya adalah mutlak. Inilah seruan para rasul seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, yang ini dalam surah Al-A'raf ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang bermaksud, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Okey. Datangnya Rasulullah, diutuskannya Rasulullah kepada kita adalah untuk mengajar umat manusia ini untuk menyembah Tuhan yang satu. Okey, Rasulullah dia bukan datang untuk ajarkan kepada manusia, kamu kena kenal Allah itu adalah Tuhan. Rasulullah tak datang nak ajar macam itu. Rasulullah tak datang dekat orang Arab Quraisy, kata ke Arab Quraisy, kamu kena kenal Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Tak. Sebab apa? Orang Arab Quraisy, diorang dah kenal dah Allah itu. Diorang akui Allah itu adalah pencipta sekalian alam ni. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu kepada Rasulullah. Allah bagi tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulu Allah. Okay. Rasulullah Muhammad, jika engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menggerakkan bulan dan bintang, yang menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka akan menjawab Allah. Soalan ini ditujukan kepada orang Arab Quraisy. Allah kata, kalau kau tanya kepada orang Arab Quraisy, siapa yang menciptakan alam ini, mereka pasti akan menjawab Allah. Sebab diorang kenal Allah. Sebab itulah nama bapa Nabi adalah Abdullah, hamba Allah. Dan ayah Nabi ni wafat sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, ayah Nabi dah wafat. Jadi siapa yang bagi nama Abdullah kepada ayah Nabi? Sudah tentulah atuk Nabi ataupun keluarga Nabi. Sedangkan pada waktu itu belum ada agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Jadi maksudnya orang Arab pada ketika itu mereka dah kenal siapa tu Allah. Tapi apa yang menyebabkan mereka ini dipanggil sebagai musyrik? Sebab apa? Sebab diorang tak sembah Allah, diorang sembah Tuhan selain Allah. Diorang menduakan Allah. Diorang percaya Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama diorang sembah berhala. Dan diorang beranggapan berhala ini adalah Tuhan yang menjadi perantaraan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mensyirikkan Allah, ataupun dalam bahasa Melayunya menduakan Allah. Bila kata menduakan, yang pertama tu tetap ada dengan dia, cuma dia datangkan yang kedua. Itu yang menjadi kesalahan kebanyakan orang kafir di atas muka bumi ini. Mereka beriman kepada Tuhan yang satu, tapi dalam masa yang sama diorang mengakui ada je Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan mereka tak kenal Allah, mereka kenal Allah. Bukan mereka tak percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan. Sebab tu kalau yang tak percaya Tuhan kita panggil sebagai atheism. Diorang atheist, orang yang tak percaya Tuhan. Dan di atas muka bumi ini sekarang hampir keseluruhan manusia beriman bahawa adanya satu Tuhan yang menciptakan alam ini. Cuma sebahagian dia yang kata tidak ada Tuhan, iaitu orang atheist. Tetapi dalam mereka percaya adanya satu Tuhan yang menciptakan alam ini, tapi mereka tak menyembah Tuhan yang satu tu. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Beza dengan kita sebagai seorang Muslim, kita percaya Allah tu Tuhan yang menciptakan alam ini. Kita percaya ada satu Tuhan yang menciptakan alam ini, dan kita sembah Tuhan tu jugalah. Kita tak sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang dimaksudkan sebagai seorang Muslim. Sebab tu dakwah Nabi kepada kaum dia adalah dengan mengajak kaum dia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengenal Allah Taala. Sebab diorang dah kenal Allah. Diorang dah kenal Allah. Diorang dah kenal Tuhan yang menciptakan alam ni.
tapi diorang tak sembah Tuhan yang menciptakan alam ini. Sebab tu beriman kepada Allah dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat surah Al-A'raf ayat 59 ni, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Para rasul ajar kepada kaum dia, sembahlah Allah taala, sebab diorang menyembah Tuhan yang lain. Okey, seterusnya, ciri-ciri dan kesan beriman kepada Allah. Okey, macam mana kita nak tahu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan kesan beriman kepada Allah? Okey, dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu yang pertama, mengesakan Allah dalam semua jenis ibadat. Yang kedua, takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Dan yang keempat, kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok. Yang pertama iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis ibadah. Apa mengesakan? Kita hanya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan. Sebab tu qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahawa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa tu apa? Bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Tak ada Tuhan yang kedua. Satu-satunya Tuhan. Itu maksud ahad. Kalau wahid maksudnya satu. Tapi kalau ahad maksudnya satu-satunya. Itu beza ahad dengan wahid. Mengesakan Allah dalam semua jenis ibadat. Kat sini dia bagi dalam bentuk pantun rasanya ni. Kita tengok. Kita baca sama-sama pantun ni. Yang pertama, wahai teman yang beriman, esakan Allah sebagai Tuhan, pelihara ibadat sebagai amalan, itulah tanda sempurna iman. Kita mengesakan Allah sebagai Tuhan dan kita pelihara ibadat kita sebagai amalan sebagai seorang Muslim. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, dia mengesakan Allah, dia mengakui Allah itu jelah satu-satunya Tuhan, tak ada Tuhan yang lain, dan dia beribadah hanya kepada Tuhan yang satu itu jelah. Dia tak beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka itulah tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman yang pertama, dia mengesakan Allah dan beribadat hanya kepada Allah. Yang kedua, bermula dari ibadat salat hingga mengeluarkan zakat, semuanya fardu dan juga sunat, hanya Allah dikasadkan niat. Okey, ibadat kita, solat, zakat, puasa, haji, semua ini, semua yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah ini, kita niatkan hanya untuk Allah, bukan untuk Tuhan yang lain. Beza dengan orang-orang musyrik seperti orang Arab jahiliah zaman Rasulullah. Diorang buat ibadah ni, diorang buat ibadah haji, tapi ibadah haji diorang bukan untuk Allah semata-mata, untuk Tuhan yang lain. Sama macam diorang korban. Kita kan korban, ibadah korban pada bulan haji, korban binatang. Zaman Arab jahiliah, diorang korban, tapi korban diorang ada dua. Satu korban untuk Allah, satu lagi korban untuk berhala. Korban untuk Allah dia bagi, korban untuk berhala pun dia buat. Okay? Itu sikap orang musyrik. Diorang buat untuk Allah, tapi diorang dalam masa yang sama, diorang buat untuk Tuhan yang lain juga. Beza kita sebagai seorang Muslim yang beriman, apa jua ibadah yang kita buat, solat, zakat, puasa, haji, kita punya korban, semua yang kita lakukan lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Kita qasadkan niat kita hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Itu yang kedua, iaitu kita qasadkan niat kita. Kita tetapkan iman kita, niat kita, aku beribadah hanya untuk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada Allah serahkan segala. Hanya Dia memberi pahala. Jangan sesekali membuat dosa. Jadi hambanya setiap masa. Kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Itu ciri yang ketiga. Bila mana kita melakukan sesuatu, kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Sebab Allah adalah pembuat keputusan, penentu segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Penentu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kita hanya menjalankan kehidupan kita. Contoh mudah, kita makan. Siapa yang beri rasa kenyang? Yang beri rasa kenyang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nasi, bukan makanan yang kita makan. Tapi kenapa perlu makan? Itu adalah sebagai amalan kita, usaha yang kita lakukan. Untuk dapatkan kenyang tu,
Allah yang akan tentukan untuk Allah yang bagi. Tapi sunatullah manusia dunia ini, siapa yang makan, dia akan kenyang. Tapi kenyang itu Allah yang bagi. Jadi nak dapat kenyang tu macam mana? Dengan kita makan dan kita serahlah selebihnya kepada Allah. Kita berusaha melakukan satu-satu perkara dan kita serahlah selebihnya kepada Allah. Kita belajar bersungguh-sungguh, hasil daripada pembelajaran kita ni kita serahlah kepada Allah. Allah tahu untuk beri yang terbaik untuk diri kita. Itu yang ketiga, iaitu menyerahkan pengabdian diri ataupun segala-galanya kepada Allah. Yang keempat, setia kepadanya, jangan derhaka. Tauhidkan dia setiap ketika. Hidup mati hanya untuknya, amalan diterima selama-lamanya. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita niatkan, hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan dia. Mentauhidkan dia apa? Kita menyembah hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan. Semua amalan kita hanyalah untuk Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Semua amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini hanyalah untuk Allah. Itu namanya kita mentauhidkan Allah. Jadi jangan melakukan syirik. Jangan berlaku derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah apa? Dengan mensyirikkan Allah. Sebab tu dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Itu adalah yang pertama, iaitu mengesakan Allah dalam apa jua jenis ibadat. Mengesakan Allah dalam apa jua jenis ibadat. Kita buat ibadat hanya untuk Allah, tidak ada untuk Tuhan yang lain. Yang seterusnya, yang kedua, takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Sekejap sorry lihat sikit. Sambung. Yang kedua iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam bahasanya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni bahasa mudah dia adalah takut kepada Allah. Kenapa takut? Kalau dengan dalam kehidupan kita kat dunia ni, kalau kita takut, apa kita buat? Kita akan larikan diri. Contoh, kita takut hantu. Bila mana kita takut dengan hantu, apa kita buat? Kita dekat tak dengan hantu tu? Tak, kita akan lari daripada hantu. Kita takut dengan seseorang, kita nak dekat dengan seseorang tu. Itu takut dengan manusia ataupun sesama makhluk. Takut yang ada di atas muka bumi ini, takut yang menyebabkan kita lari daripada sesuatu. Tetapi takut kepada Allah membuatkan apa? Takut kepada Allah menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah. Itu beza takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Takut kepada Allah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Kalau kita semakin jauh daripada Allah, itu maksudnya kita tak takut dengan Allah. Beza dengan kehidupan kita ataupun interaksi kita dengan makhluk Allah yang lain. Kalau hantu ni, yalah, bahasa mudah hantu. Kalau kita takut dengan hantu, kita akan lari daripada hantu. Tapi kalau kita tak takut dengan hantu, kita akan dekat dengan hantu. Sebaliknya, hanya Allah sahaja yang kita buat macam ni. Kita takut kepada Allah, kita akan semakin mendekatkan diri dengan Allah. Itu yang dipanggil sebagai takwa. Dalam bahasa yang mudah lah untuk kita faham. Kat sini dia bagi satu buah sejenis, orang kata, pidato ni. Kita tengok sama-sama pidato dia. Pernahkah tuan-tuan mendengar kisah benar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tentang seorang pemuda yang mengambil kesempatan terhadap kesusahan sepupu perempuannya yang memohon bantuan kewangan daripadanya. Dia mensyaratkan supaya sepupunya berzina dengannya. Apabila sepupunya mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, "Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" dengan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pemuda tersebut menjadi gemetar ketakutan, lantas meninggalkan sepupunya bersama-sama dengan hartanya. Begitulah hebatnya iman yang dapat mengawal diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Ini hadis daripada Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ni hadis yang panjang. Dalam hadis ni Rasulullah ceritakan kepada kita tentang kisah tiga orang pemuda. Tiga orang pemuda yang telah terkurung di dalam sebuah gua. Yang mana gua ni ditutupi dengan batu yang besar.
Ni gua ni ditutupi dengan batu yang besar. Ni hadis yang sahih, kisah yang benar. Ni gua ni ditutupi dengan batu yang besar. Maka 3 orang pemuda ini try nak keluar daripada gua tu, tak boleh. Tak ada jalan lain. Diorang dah try sehabis boleh untuk keluar daripada gua tu, untuk tolak batu tu, memang tak boleh. Memang diorang tak mampu nak tolak batu tu. Maka diorang duduklah dalam gua tu sambil berfikir macam mana nak keluar. Jadi ketika diorang duduk dalam gua tu, maka diorang merasakan tidak ada jalan lain untuk keluar daripada gua tu melainkan dengan meminta hanyalah kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Sebab dari segi usaha diorang tak mampu nak buat, nak tolak tak boleh, memang tak mampu nak panggil orang tak dengar. Jadi dengan bertawakal hanya kepada Allah, mengharapkan Allah memberikan bantuan kepada mereka. Jadi apa diorang buat? Diorang berdoa kepada Allah. Cuma dalam doa ketiga-tiga pemuda ni, doa mereka nyatakan amalan baik yang mereka lakukan. Okay, setiap pemuda doa berasingan, doa masing-masing. Ni diorang tak doa sama-sama lah, diorang doa masing-masing. Setiap pemuda berdoa dengan amalan kebaikan yang mereka lakukan sendiri, iaitu tawasul. Tawasul, doa dengan amalan kebaikan mereka. Ni ada pemuda yang pertama, salah satu pemuda yang berdoa itu adalah kisah yang kita baca ni. Seorang pemuda yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dahulu ada seorang sepupuku datang kepada aku, dia nak minta bantuan kewangan. Okay? Tapi aku dah lama minat kat sepupu aku ni, jadi aku nampak dia sebagai satu peluang. Maka aku syaratkan kepada dia, kalau nak duit daripada aku, maka hendaklah berzina dengan aku, hendaklah melakukan perbuatan zina dengan aku. Sepupu dia yang perempuan ni tak ada orang kata, sepupu aku ni tidak mampu untuk menolak sebab dia memerlukan sangat-sangat duit tu. Aku telah mempergunakan dia. Jadi ketika hendak bersama, ketika itu sepupu aku ini berkata kepada aku, tidakkah kamu takut kepada Allah? Lalu hati aku menjadi gemetar, ya Allah. Lalu aku tinggalkan dia dan aku berikan kepada dia wang yang dia ingin dihajati. Ya Allah, ya Tuhanku, jika semua yang aku lakukan ini semata-mata untuk mendapat redha Engkau, jika apa yang aku lakukan ini adalah semata-mata takut kepada Engkau, ya Allah, maka Engkau bukakanlah pintu gua ini. Maka selesai sahaja pemuda ni berdoa, maka terbukalah sedikit pintu gua ni. Kemudian pemuda yang kedua dan pemuda yang ketiga juga berdoa dengan kebaikan yang mereka. Pemuda yang seorang lagi berdoa, dia kata, ya Allah, aku tak pernah dahulukan apa-apa, melainkan aku mesti dahulukan ibu bapa aku. Dia cerita tentang kebaikan dia mendahulukan ibu bapa dia daripada yang lain. Dia kata, kalau semua yang aku buat ni semata-mata nak harapkan redha Engkau, ya Allah, maka Engkau bukalah pintu gua ni. Maka pintu gua ni pun terbuka. Dan pemuda yang ketiga pun berdoa dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Last sekali pintu gua tu terbuka sepenuhnya. Okay, ini kisah yang ceritakan dalam hadis yang sahih. Cuma kisah pemuda yang pertama ini, dia kata kepada ya Allah, ya Tuhanku, jika apa yang aku buat ini semata-mata kerana aku takutkan Engkau, ya Allah. Pemuda itu stop daripada nak berzina. Dia dah berada di hadapan perempuan tu dah. Dia tinggal nak melakukan je. Tiba-tiba perempuan tu kata kepada dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Maka datang rasa gemetar dalam hati dia. Dia tinggalkan perempuan tu kerana takutkan Allah. Itu kesan apabila kita ada rasa takut kepada Allah. Kita rasa takut kepada Allah, kita meninggalkan apa yang Allah larang dan kita patah balik kepada Allah supaya kita dekatkan diri dengan Allah. Itu yang dikatakan sebagai takut kepada Allah. Yang ketiga, mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Ini juga adalah satu pidato. Ini mengesakan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin bahawa makhluk tidak berkuasa untuk memberikan sesuatu kepadanya. Dia juga memohon agar diri diberi kebaikan dan dijauhi kemudaratan. Apabila dia inginkan kesihatan, dia diberi. Apabila inginkan kesihatan, dia beriadah,
memelihara pemakanan, berdoa, bertawakal dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sakit, dia berikhtiar untuk merawat. Pada masa yang sama, dia tidak lupa untuk berdoa, memohon kesembuhan, bertawakal serta berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya orang yang beriman. Okay? Orang yang beriman, orang yang kenal Allah sebagai pencipta alam ini, orang yang kenal Allah sebagai pencipta diri dia, orang yang kenal Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Apabila dia melakukan apa sahaja di atas muka bumi ini, dia lakukan dengan usaha yang sehabis baik, iaitu dengan dia berusaha. Kemudian selepas daripada dia berusaha, dia akan berdoa kepada Allah dan dia bertawakal kepada Allah. Sebab dia berharap selebihnya biarlah Allah yang tentukan. Contoh mudah yang kita buat sekarang ni, yang kamu ambil semalam, iaitu vaksin. Kan kita ambil vaksin untuk mengelakkan daripada diri kita dijangkiti dengan virus COVID, untuk elakkan diri kita daripada dijangkiti COVID. Vaksin tu apa? Vaksin sebagai satu usaha. Kenapa perlukan usaha? Itulah sunnatullah di atas muka bumi ini. Apa yang kita nak, kita perlukan usaha. Kita nak kaya, kita kena berusaha untuk mencari duit. Kita nak sihat, kita kena berusaha untuk memelihara kesihatan kita. Jadi, dengan dapatkan vaksin, itu salah satu daripada usaha yang kita lakukan. Selepas kita dah berusaha, kita berdoa kepada Allah supaya Allah pelihara kesihatan kita, jangan Allah jangkitkan kita dengan virus COVID ni, dan kita bertawakal kepada Allah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman, dia berusaha, dia berdoa dan dia bertawakal kepada Allah. Semua diletakkan pergantungannya kepada Allah. Tapi dia tak lupa untuk berusaha. Sebab usaha penting. Sebab tu di atas muka bumi ini, orang yang kaya adalah orang yang berusaha. Bukannya orang yang kaya adalah orang yang beriman. Tidak. Sebab kita tengok di atas muka bumi ni, ramai orang kafir yang kaya. Ramai. Sedangkan dia tak beriman kepada Allah. Sebab apa? Sunnatullah, ketetapan Allah di atas muka bumi ini. Kamu nak sesuatu, kamu usaha. Sebab tu ramai orang yang kafir, dia pandai. Sebab apa? Dia berusaha. Jadi kita nak sesuatu, kita kena berusaha. Okay? Cuma beza kita dengan mereka, bila mana kita berusaha, kita akan berdoa dan kita bertawakal. Itu benda yang membezakan kita dengan orang kafir. Orang kafir dia hanya berusaha, usaha. Dia tak ada doa, dia tidak ada tawakal kepada Allah. Tapi kita berusaha dan kita berusaha. Dalam masa yang sama kita berdoa dan kita bertawakal hanya kepada Allah. Itulah hebatnya orang yang beriman. Okay, dan last kali, yang keempat, kecintaan yang mutlak hanya kepada Allah. Okay. Kecintaan yang mutlak hanya kepada Allah. Kan dalam tahap kecintaan kita, yang pertama adalah cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah cinta kita kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah cinta kita kepada ibu bapa kita. Yang selebihnya datang kemudian. Okey. Jadi kecintaan Allah ini adalah kecintaan yang mutlak, yang datang first sekali. Tidak ada yang lain. Okey, mesti Allah. Seorang yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Pencipta, pemberi rezeki dan pentadbir alam, akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerima apa-apa sahaja perintah dan ketentuan Allah dengan sepenuh hati, sanggup berkorban harta dan diri untuk mempertahankan agama Allah. Kecintaan yang mutlak hanya kepada Allah. Okey, tengok situ ciri-ciri orang yang beriman dan kesan daripada keimanan yang ada pada diri dia. Yang pertama iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadat. Tadi keempat-empat tadi ciri-ciri orang yang beriman dan kesan-kesan dia. Okey, mengesakan Allah dalam beribadah, iaitu kita jadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita beribadah kepadanya, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, dengan kita mengesakan Allah dalam beribadah, kesannya kita akan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Abdi, kita memperhambakan diri. Sebab tu hamba abdi, Abdullah, hamba Allah, abdu, ya, yang bermaksud hamba. Kita mengabdikan diri, memperhambakan diri hanya kepada Allah. Kan kita tahu hamba, seorang hamba, kan zaman dahulu dia ada hamba. Hamba ni dia akan melakukan apa sahaja yang diarahkan oleh tuan dia.
Itu tugas hamba, dan hamba ni akan buat tanpa gaji. Dia buat semata-mata suruhan Tuhan dia, tuan dia suruh buat, dia akan buat. Dan tuan dia je lah akan jaga makan minum dan pakaian dia. Ya. Begitulah kita kepada Allah, Tuhan yang sekalian alam. Dia bukan tuan, dia Tuhan. Allah adalah Tuhan, bukan tuan. Maka kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melakukan apa sahaja perintah dia. Okay, itu kesan yang pertama. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi bila mana kita mengesahkan Allah dalam beribadah, ibadah kita akan menjadi ikhlas. Kita buat semata-mata kerana Allah. Itu yang penting dalam ibadah. Dalam beribadah kepada Allah ada dua perkara yang paling penting. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengikut Rasulullah. Dalam beribadah ada dua. Kita kena ikhlas, yang kena ikut Rasulullah. Kalau kita ikhlas sahaja tapi kita tak ikut Rasulullah, ibadah kita ditolak. Kalau kita ikut Rasulullah tapi kita tak ikhlas, maka kita pun tidak akan mendapat apa-apa daripada ibadah kita. Sama seperti orang munafik zaman Rasulullah. Bila mana Rasulullah salat, diorang pun salat, tapi diorang tidak ada keikhlasan kepada Allah. Maka salat yang mereka lakukan itu tidak memberikan apa-apa kebaikan kepada mereka. Okay. Yang kedua, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada takut kepada Allah ini akan menjadikan kita menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Dengan takut kepada Allah ni menyebabkan kita tinggal perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara maksiat, dengan hanya sejebis rasa takut kepada Allah. Macam kisah yang kita ceritakan tadi, semata-mata takut kepada Allah, kan? Dia tinggalkan perempuan yang dia nak berzina itu. Yang kedua, kesan yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Dengan adanya perasaan takut kepada Allah ni, kita akan bertaubat. Taubat ni benda yang penting. Taubat ni satu kenikmatan bagi seorang Muslim. Seorang Muslim, taubat adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Muslim. Sebab Allah tahu hamba dia ni akan melakukan dosa, akan melakukan kesilapan. Sebab itu pentingnya taubat pada diri setiap Muslim. Jadi bertaubat kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan. Okay, itu kesan bila mana kita takut kepada Allah. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Kita mengesahkan Allah dalam berdoa, bertawakal dan berharap. Kesan ni apa? Kita akan yakin kepada kekuasaan Allah. Bila kita mengesahkan Allah, kita yakin bahawa setiap yang berlaku ini semuanya Allah yang tentukan. Kita usaha, tapi Allah yang tentukan apa yang akan terjadi. Semua ni Allah yang kawal, Allah yang atur, Allah yang tetapkan daripada mula sampailah akhir. Daripada mula kehidupan kita sampailah kita mati, semua ni berada di dalam ketentuan Allah. Semua ni adalah qada dan qadar Allah. Kita hanya menjalankan tugasan kita sebagai seorang manusia dengan kita berusaha. Yang pertama. Yang kedua, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ikhtiar dan juga tawakal. Tawakal tanpa ikhtiar, nothing. Kita kena berikhtiar. Ikhtiar tanpa tawakal samalah macam kita, samalah dengan orang kafir yang berusaha tapi dia tidak ada tawakal kepada Allah. Kita sebagai seorang Muslim, dua-dua kita kena ada. Kita kena ada ikhtiar, kita kena ada usaha, dan kita kena ada tawakal kepada Allah. Itu kesan dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadat. Last sekali, cinta yang mutlak kepada Allah. Cinta yang mutlak hanya kepada Allah akan memberi kesan, iaitu taat dan patuh segala perintah Allah. Bila mana kita cinta, kita tunjukkan kecintaan kita yang mutlak kepada Allah, kita akan taat dan kita akan patuh kepada segala perintah Allah. Kita cintakan seseorang, kita akan ikut apa yang dia cakap. Itu cinta dengan manusia. Tapi kalau cinta dengan Tuhan pula macam mana? Itu adalah kecintaan yang mutlak, kecintaan yang abadi. Maka lagilah kita ikut apa yang Allah suruh. Dan yang kedua, berkorban demi ketinggian agama Allah. Bila mana kita ada perasaan cinta kepada seseorang, apa kita buat? Kita sanggup berkorban apa je untuk orang yang kita cintai tu. Betul? Orang yang bercinta, orang kata orang yang mabuk dalam cinta ni, dia sanggup buat apa sahaja demi cinta dia. Begitulah kecintaan kepada Allah. Malah lebih hebat daripada itu. Sebab itulah para sahabat sanggup mati di jalan Allah semata-mata kerana kecintaan kepada Allah. Mana ada orang yang nak serah diri, dia buta-buta kena bunuh? Tak. Tapi orang Islam, bila mana kecintaan dia kepada Allah
melebihi segala-galanya. Dia serahkan diri dia hanya kepada Allah. Dia rela untuk serahkan diri dia, rela untuk serahkan nyawa dia semata-mata kerana kecintaan kepada Allah. Itu mungkin benda yang ramai orang Islam hari ini susah nak buat. Saya sendiri, saya akui, saya belum tentu lagi bila benda tu datang depan mata saya mampu nak buat. Saya lagi banyak dosa daripada kamu, lagilah belum tentu saya nak buat benda tu. Tapi nak katakan orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia sanggup berkorban diri dan nyawa dia untuk agama Islam semata-mata kerana cinta kepada Allah. Okey, itulah yang dipanggil sebagai beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pentingnya beriman kepada Allah Taala, barulah datang keimanan yang lain. Okey, InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Okey, jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan, bolehlah PM saya secara personal. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okay. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.